Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar wa min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalil haram wa bismika Allahumma ya daim ya qayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya biqullah faqad fazal muttaqun wa ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazabitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuru Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'illah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhumul dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pertama kalinya, ya, mungkin ada kali kedua daripada masjid Fastabiqul Khairat, insyaAllah. Itu pun pertama kali, ini pun pertama kali. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala yang mahsyar, insyaAllah. Untuk lagi barakah, kita mula dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. InsyaAllah, terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada surah Rezeki Surah, Kursi Surah, insyaAllah, dengan karya semua. Mudah-mudahan kerana membolehkan saya nak kongsi sedikit, bukan nak mengajar, kita sama-sama share, ya, apa yang kita ada sedikit untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di yang mahsyar, insyaAllah. InsyaAllah saya perkenalkan diri saya Azmi, Mat Azmi Muhammad Sukaimi, insyaAllah, daripada Negeri Sembilan, tapi duduk di Bangi, insyaAllah. Ya. Masih boleh rentas Selangor, cuma rentas negeri kena mohon polis. InsyaAllah, mudah-mudahan jangan kita bimbangkan bab rentas tu, ya, rentas negeri, rentas desa pun tu biasa juga, betul. Rentas desa kat sekolah pusing-pusing, betul. Tu rentas desa, jangan lupa tu, daripada sekolah, ya. Rentas negeri, tak payah bimbang lah, ya. Dah bertahun kita beraya, betul. Yang kita bimbang rentas titian sirat tu macam mana kita. Pasal tu itu memang pasti, InsyaAllah, ya. Okey, kita dah masuk 17 Ramadan. Cuma lagi tinggal 13. Itu pun kalau umur kita panjang. Kalau umur panjang, alhamdulillah, kita akan berpuasa cukup 30 hari. Pendek umur kita, kita akan berpuasa selama-lamanya. Betul tak betul? Kita akan puasa selama-lamanya bila kita umur pendek. Tak ada orang lagi nak sahur, tak ada orang lagi nak berbuka, tak ada bab imsak, tak ada bab berbuka puasa, tak ada maghrib, tak ada subuh. Apa dia? Masuk dalam lubang kubur. Tu kasar sikit, keras sikit, tapi bila sebut macam tu, baru kita sentak diri kita yang memang selalu leka, yang memang selalu ingkar. Kadang-kadang tak perasan kita tak ingkar, tapi kadang-kadang kita tak perasan kita memang selalu leka bab dunia. Kita terlupa kita bakal jenazah. Betul tak betul? Kita bakal jenazah, tuan-tuan. Calon-calon jenazah yang tak payah kita nak berkempen, ya. Calon pilihan raya sibuk nak berkempen, betul. Tak pilihan raya pun sibuk juga berkempen. Tu calon pilihan raya, ya. Calon mati, calon jenazah tak payah kempen. Cukup masa Allah panggil. Ada dalil? Ada. Surah Sajadah tiap-tiap pagi Jumaat subuh
Ya, sebenarnya nuzul Quran ni kita tengok sikit Al-Quran. Tak boleh tengok sikit, tengok banyak. Pasal apa? Dah ada rancangan My Quran Time. Betul? Apa maksudnya My Quran Time? Masa kita dengan Al-Quran. Baru ni ada Quran Hours. Betul? Tu. Jangan dipandang program tu je. Kitanya dengan Allah Ta'ala macam mana? Ayat-ayat Allah Ta'ala. Ini nuzul Quran. Pasal apa dalam Quran? Pasal apa kita kena fokus dengan Quran? Pasal Quran tu ayat-ayat Allah yang diturunkan dalam bulan Ramadan. Ni kita sama nuzul Quran. Pasal apa kita pentingkan Quran? Pasal Quran itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa? Dalam Quran ada berita, dalam Quran ada khabar, khabar duka cita, khabar gembira. Ya, khabar duka cita ada bab cerita neraka. Orang yang ingkar Allah Ta'ala, Allah balas dengan neraka. Yang follow, yang taat Allah, taat Rasulullah, taat kitab Allah Ta'ala, Allah siapkan syurga untuk dia. Kita puasa sekarang ni pun Allah siapkan syurga dengan pintu-pintu dia sekali. Apa pintu dia? Pintu Ar-Rayyan, special punya pintu untuk orang yang berpuasa, tuan-tuan. Ni kenun-kenun ya. Dalam Quran ada tulis surah Sejadah tiap-tiap subuh tok imam baca hari Jumaat. Betul? Subuh Jumaat ada baca surah Sejadah yang macam ada 3 rakaat sembahyang. 3 rakaat. Betul? Sebenarnya sujud sajadah. Ada satu ayat yang hebat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Ambil tu cukup. Tuan-tuan dengan saya yang ada di rumah sana pun, yang sedap tidur semua tu, semuanya sedang direnungi oleh malakul maut. Memang tak boleh elak. Dia mengenal kita macam tak tahu nak kata, lagi hebat daripada kita kenal diri kita sendiri. Cuma dia menunggu saja masa, ketika, saat dia untuk dicabut nyawa kita. Allah perintah saja, dia akan cabut nyawa kita. Allah, tuan-tuan, dia follow kita. Sebab tu kita ni kena siap-siapkan diri. Ya, takut ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Betul tak betul? Betul, tuan-tuan. Kalau Allah nak buat, boleh tak? Allah nak buat, boleh tak ini last punya Ramadan? Boleh, tuan-tuan. Allah bukan kerajaan Malaysia, Allah bukan kerajaan Amerika, Allah bukan kerajaan dunia. Allah kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni, hari-hari TV Al-Hijrah ingatkan, ini kemungkinan Ramadan yang terakhir. Allah boleh buat, tuan-tuan. Allah boleh buat, tapi Allah sayang kita. Tak tahu dia sama ada nak buat ataupun tidak. Betul? Allah boleh buat COVID-19. Betul tak betul? Allah buat. Bukan China buat, bukan India buat, bukan Rusia buat, bukan Amerika buat. Allah yang buat. Nak mengingatkan kita. Tu dihantarnya kuman yang tidak nampak, binatang kecil yang tidak nampak, yang tak pernah diceritakan sebelum ini oleh ahli sains ke, ulama dulu ke, tak pernah cerita. Sejarah dulu tok kita, tok wan kita tak pernah cerita bab virus C-19. Ada tak cerita? Tak ada. Tapi Allah boleh buat. Bila Allah boleh buat, lepas ni Allah buat, kita tahu tak? Tak tahu, tuan-tuan. Ni satu peringatan. Sampai kita duduk pun siap ada line. Ada line, kemudian tutup muka, tutup tu apa, mulut, semua cukup. Nak masuk cek, bukan cek sindikata, cek apa? Cek temperature. 37 ke bawah boleh masuk, 37 ke atas boleh.
Boleh tak boleh? SOP. Sila balik. Betul. Sembahyang di rumah. Nampak? Allah punya kerja. Disuruhnya KKM, disuruhnya MKN. Betul tak betul? Itu jadi tools untuk terbitkan new norma, new SOP. Allah Tuhan. Pasal apa? Kemungkinan kemurkaan Allah dah sampai ke maksimum. Ya, kemungkinan. Ya, betul lah Ebit Digade nyanyi. Betul? Pasal perangai dulu lagi Ebit Digade nyanyi. Betul, Ebit Digade. Ya. Pasal orang dulu kena banjir, ratanya kampung tu, ratanya tanah itu, kemurkaan Allah. Allah marah dengan kita pasal perangai manusia, makhluk yang dipanggil manusia. Ini pun kemungkinan besar pasal lekanya manusia dengan Allah Ta'ala tak diingat langsung. Yang Allah ingatkan balik. Tapi kita beruntung di Malaysia adanya COVID, ada pula hadiah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada tak ada? Ada. Itu dipanggil My Quran Time. Bukan majalah, bukan hiburan. Apa dia? Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dibaca satu hari 4 kali diulang. Betul? Allah tuan-tuan, negara lain terpaksa menumpang dalam Facebook, dalam YouTube nak tengok My Quran Time. Kita beruntung nikmat yang paling dahsyat, paling hebat yang tak pernah kita dapat sebelum ini. Kalau tak ada COVID-19, ada tak masa untuk Quran? Kemungkinan tak ada. Yang cuma ada setahun sekali, tilawah antara bangsa, tilawah kebangsaan. Allah tuan-tuan, itu kena enong kita. Beruntung tuan-tuan. Dah berapa juzuk tuan-tuan? My Quran Time berapa juzuk? Takkan tak follow. Berapa juzuk dah? 10 tuan-tuan. 10 juzuk. Satu hari satu page, satu muka surat. Saya follow. Pasal apa saya follow? Kemungkinan kalau saya nak baca sendiri, belum tahu boleh habis 10 juzuk. Ni kita baca sama-sama. Bukan baca, kita tadabbur. Ada bab tadabbur, ada bab tazakkur, ada bab tajwid, ada bab tarannum. Ada tak ada? Ada tuan-tuan. Diulang-ulang. Tak cukup 24 kali. Ada dalam Facebook. Betul? Ada dalam YouTube, ada dalam Instagram. Allahu Akbar. Nikmat yang Allah bagi. Bila Allah bagi macam tu tuan-tuan, agak-agak kalau kita tak follow satu patah ayat, satu-satu ayat dalam Quran sehari yang ada dalam My Quran Time tu, apa benda kita nak menghadap Allah Ta'ala besok tuan-tuan? Apa benda? Apa yang kita nak bawa, nak menghadap Allah Ta'ala? Jangan tengok orang lain, kita tengok diri kita sendiri. Pasal apa? Kita akan masuk dalam liang lahat yang sedang gelap. Ni tengah subuh. Gelap tak liang lahat? Gelap tuan-tuan. Nanti terbit matahari. Agak-agak gelap lagi. Memang gelap. Pasal apa? Kubur masuk ke dalam air shape. Betul? Di kambus tanah. Kita ada dalam lubang tu. Allah tuan-tuan. Kalau tak percaya, lepas kuliah subuh ni, ramai-ramai pergi kubur, gali kubur yang baru, fresh punya. Seorang masuk, kita kambus. Cuba kita call dia, dapat ke tak dapat? Belum tentu ada line tuan-tuan. Belum tentu ada line, belum tentu ada cahaya. Tapi jangan biarkan dia gali balik. Takut nanti terus dikuburkan. Betul? Gelap tuan-tuan. Gelap yang amat sangat. Sebab tu kita tak boleh menyombong. Ke mana kita pergi pun kena ingat Allah Ta'ala. Lalu depan rumah Allah Ta'ala. Kita tahun ni beruntung dapat berjemaah subuh. Betul? Tahun ni Ramadan beruntung kita, Allah bagi peluang berjemaah. Itu pun kadang-kadang kedegilan pun ada juga, tak hendak berjemaah. Tahun lepas tak dapat. Betul tak betul? Tarawih tak dapat, berjemaah subuh pun tak dapat, 5 waktu pun tak dapat, hari raya pun tak dapat. Akhirnya raya di mana?
di rumah, siap takbir di rumah, meraung-raung, sambil meraung-raung siap baca khutbah lagi tuan. Allah buat live streaming setiap rumah, betul? Allah, pening kerajaan tengok. Jakim lagi pening. Pasal apa? Ramainya baca khutbah pada hari itu. Nampak? Tak boleh kontrol, betul? Semua khutbah sendiri. Allah tuan. Itu nak mengajar kita pasal kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala terlalu hebat. Balik pada kitab tadi, kita ingat yang pertama, Quran itu ada khabar, duka cita, tu bab neraka. Tadi Tok Imam baca, Allahumma ajirna minan nar. Apa ni tuan? Kita nak mengelak ada 7 pintu neraka yang sedang standby untuk kita. Bukan standby, dia memang standby untuk menyedut kita, kaum umat akhir zaman. Pasal apa? Kita ni semua akhir zaman umat Rasulullah SAW. Betul, kita umat Nabi Muhammad, tapi dibimbangi kita potensi yang amat besar. Potensial memang hebat untuk masuk ke dalam neraka. Batu jangan miss. Allahumma ajirna minan nar. Kita minta dalam bulan Ramadan ni. Lepas Ramadan kita teruskan. Pasal apa? Bulan Ramadan dibuka pintu syurga seluas-luasnya. Nampak? Ni persiapan kita tuan. Takut dibimbangi kita dalam kubur esok macam mana. Gelap, selalu gelap. Bukan kubur saja tuan-tuan. Dalam proses nak ke kubur tu pun terlalu hebat. Waktu dalam perjalanan ke kubur tu, daripada rumah ke masjid ke kubur tu, kita diusung, betul? Kita diusung, ditulis oleh penulis Indonesia B. Arifin dalam bukunya Hidup Sesudah Mati. Ada dengar? Lama, popular tu. Cuba cari kitab tu. B. Arifin, tajuk dia Hidup Sesudah Mati. Tu salah satu. Antara terbitan lain, Samudra Al-Fatihah pun hebat juga dia punya cerita. Tolong tengok. Waktu kita diusung tu tuan-tuan masuk ke liang lahat ataupun tempat jenazah, kita diusung, kita ni meraung sebenarnya. Apa kita kata? Ke mana aku, ke mana aku. Waktu kita diusung. Cuma tukang usung tak pernah dengar. Betul? Tukang usung jenazah tak pernah dengar. Kalau dengar lah agak-agak macam mana. Tukang usung, tukang pikul tu letak keranda tu perlahan-lahan ke bawah. Betul? Pasal apa? Dalam keranda tak mati lagi orang ni. Akhirnya cabut Tok Imam, cabut Tok Bilal. Takut dia, bimbang. Pasal jenazah hidup balik. Nampak? Tak pernah dengar. Sejarah tak pernah dengar. Nampak? Pasal apa? Tu. Cuma yang mendengar haiwan. Makhluk lain dengar. Kecuali jin dan manusia tak dengar. Kita meraung, ke mana aku, ke mana aku. Nampak? Tu satu hal. Masuk saja ke dalam liang lahat, selesai majlis pengurusan jenazah kita dalam kubur. Sekarang lagi simple, betul? Simple. Kalau kena COVID, kita tak boleh pergi macam ni ramai. Yang boleh pergi 6 orang, betul? Siapa dia? KKM. Kafan. Tapi lagi hebat, dah kafan dibungkus dengan plastik, zip, sembuh dengan ubat. Betul tak betul? Allah. Kita boleh, saudara kerabat tak boleh follow. Saudara boleh tengok pakai drone, betul? Tak boleh tengok dekat. Masuk ke kubur, kambus dispray lagi dengan ubat. Kita tinggal seorang. Sembahyang 5 orang, 6 orang saja. Allah. Nampak? Lagi hebat akhir zaman. Sebab tu maksudnya kita kena ada preparation untuk masuk ke dalam satu lagi kehidupan yang dipanggil hidup sesudah mati. Nampak? Tu khabar duka cita. Betul? Khabar yang bimbang. Yang gembira apa? Khabar yang kita nak dimasukkan dalam syurga. Ada tak dalam Quran? Ada. Tu kita puasa. Kita puasa ni hujung dia la'allakum
tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Tuan-tuan, pastikan kita puasa ni yang terbaik. Takut ini puasa yang terakhir. Ya, itu kena-kena kita. Saya nak share juga sini, ya, bab faedah puasa yang saya catatkan daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Kenal Datuk Ismail Kamus? Ada ingat tak ingat? Ulama Malaysia yang paling hebat, antara yang terhebat, Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, yang meninggal dah pun pergi 7 Ramadan tahun lepas, Khamis malam Jumaat. Allah, tuan-tuan, mati dia terlalu hebat. Kata Habib Zainal, kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, dia meninggal malam ni 7 Ramadan, tak habis pun 30 Ramadan, tapi dia dah raya di sana. Faham tak faham raya? Raya di akhirat. Kita kadang-kadang tak habis, tak start pun Ramadan, dah start raya. Betul. Ni kita. Tuan Guru 7 Ramadan dah raya. Maksudnya dia mati, dia raya di satu lagi alam yang hebat, tuan-tuan. Saya catatkan daripada dia punya kuliah subuh tahun 2008, tak silap saya, di kuliah subuh di Pondok Batu 9 Ceras. Ya. Saya catatkan 10 faedah. Banyak tempat saya share. Tempat tuan-tuan tak share lagi, saya share juga. Takut tak sampai, ya. Kena sampai. Ada 10 faedah berpuasa. Ya. Bacakan poin aja. Yang pertama, berpuasa kita dinaikkan darjat kita. Ya. Iman kita ditingkatkan bila berpuasa. Kalau kita berpuasa masih lagi macam tu juga, iman kita tak naik, tak ada KPI macam tu je, tak diimpak, tak kena, ada benda tak kena waktu kita berpuasa. Lepas tu kena ada perubahan, ya, perubahan yang hebat waktu kita berpuasa. Iman kita hebat, takut kita. Pasal tu yang di ujung dalam Al-Baqarah tu, la'allakum tattaqun, takwa. Takut betul-betul dengan Allah, bukan takut je. Apa maksud takwa? Kata Ustaz Somad, ta qaf waw ya. Apa dia? Tawaduk. Bila berpuasa ada bab tawaduk, ada rendah diri, tak menyombong kita. Kadang-kadang orang puasa sombong dia tak habis. Sombong dia tak habis. Bukan dengan orang lain, dengan adik-beradik sendiri pun sombong, tak selesai. Padahal puasa sepatutnya sebelum Ramadan kita mohon ampun dan maaf dengan adik-beradik sepatutnya. Betul tak betul? Kalau tak jadi puasa itu, tuan-tuan, tak hendak bermohon maaf. Bukan adik-beradik, dengan mak bapak pun kita tak telefon, walaupun tak boleh rentas. Sepatutnya kita boleh call, boleh VC. Betul? Sepatutnya. Mohon ampun, Allah bagi kemudahan teknologi, itulah kita sepatutnya gunakan. Sombong tu tak habis, tak ada nak merendah diri tu, tak ada. Tawaduk, tuan-tuan. Padahal waktu kita sembahyang, kening tuan-tuan berdiri tinggi tak? Waktu berdiri kening tinggi. Bila sujud, kening kat mana, tuan-tuan? Kening kat mana? Kat lantai, tuan-tuan. Lagi rendah daripada tempat kita buang najis. Tempat buang najis kan kotor, busuk, tapi kening kita, muka kita yang cantik tu lagi rendah daripada tempat kita buang najis. Tu bab tawaduk. Tolong, tuan-tuan, ni dah 17 Ramadan, buanglah bab sombong, kena ada bab tawaduk. Malu kita dengan Allah Ta'ala. Allah bagi balik kongbit, tapi kita masih lagi cukup makan, tuan-tuan. Cukup kita pergi makan. Kita boleh beli, tak boleh beli online. Betul? Tu bila PM umumkan boleh rentas tahun lepas, apa jadi? Terkejut Perdana Menteri, semua rakyat Malaysia gemuk-gemuk berlaku. Nampak nikmat yang paling hebat. Ada pula Quran time lagi. Nampak nikmat kita. Patutnya kita tawaduk, ni sombong. Adik-beradik kadang-kadang bergaduh lagi tak habis. Dah Ramadan masih tak habis lagi dengan bab dengki harta pusaka dan macam-macam. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Berdendam tak habis bab dunia.
balik pada Ramadan, jadilah orang yang tawaduk. Tu kadang-kadang ada beradik antara kita pun sama-sama tak habis juga. Dia kadang-kadang yang paling hebat bertukar karakter waktu dia memandu kereta. Betul tak betul? Allah. Dalam kereta tu, dalam masjid dia jadi orang masjid. Dalam surau dia panggil Al-Surawi. Betul? Panggil. Masuk je kereta, berubah dia Al-Kretai. Betul tak betul? Dia tengok branded kereta dia. Nampak? Kalau dia pakai kancil, macam kancil, tapi kadang-kadang mengalahkan kancil, tuan. Betul tak betul? Kancil bukan lebih pun 850. Lebih sikit ada terbur. Betul? Lepas tu orang nak potong dia tak boleh. Tak bagi dipotong. Orang tu nak buang air. Kita kena sangka buruk, sangka baik, tuan. Potong dia tak boleh. Dikejar je balik, dipotong je balik dia. Kancil. Yang potong tu bukan kancil, yang potong tu Q7. Tahu tak Q7? Tu bab sokong. Mana tadi saya cerita di Puchong, Tuan Guru Harundin pernah cerita sahabat dia pakai kereta Ferrari baru beli di Bangi. Tengah-tengah bawa nak ke Bangi, dah sampai Serdang, kereta yang baru dibeli tu lagi RM1 1 juta. Ada kereta lain potong. Tak puas hati dia terasa malu yang amat sangat, macam diaibkan. Padahal orang tak tengok pun. Tapi dia terasa, Allah, aku beli kereta mahal, kena potong kereta aku. Dikejarnya kereta yang dipotong sampai ke Seremban. Sampai ke Seremban, dapat di traffic light, dipotongnya kat traffic light tu, patah balik ke Bangi. Allah. Nampak? Punya geram dia, pasal punya geram tu. Geram, malu dan macam-macam. Pasal apa? Nak jaga status kereta dia. Bukan jaga dia, jaga status kereta dia. Kita janganlah macam tu. Buruk rupa kan. Buruk perangai. Kadang-kadang nak pencin pun macam tu juga panggil. Tolong tuan-tuan, malu kita dengan Allah Ta'ala. Kena gelak dengan malaikat. Betul? Janganlah. Tu bab tawaduk. Tawaduk. Qaf qanaah. Cukup apa yang ada. Betul? Bersyukur. Walaupun tak boleh berbuka puasa di sini. Betul? Walaupun tak boleh bersahur di sini. Sebelum ni boleh tak? Boleh. Tapi kadang-kadang kita tak perasan. Kita sombong kita dengan Allah Ta'ala. Waktu boleh makan nasi mandi, nasi tak mandi. Waktu makan kambing pusing, kambing tak pusing. Betul? Menggelabah, semua ada. Betul? Allah, tuan. Ustaz apal pasal tu kedai dekat je. Dekat Jalan Reko tu ada kedai Arab. Tanya je. Waktu tu bila berbuka atau bersahur, kita kadang-kadang melampaui batas. Tu kadang-kadang diceritakan, saya ingat lagi Datuk Ismail kamu cerita, satu ulama di Mekah baca khutbah, hilangnya keberkatan bulan Ramadan itu pasal apa? Pasal sahur dan berbuka puasa, makanan melampaui batas, tak diuruskan secara terbaik. Orang putih kata tak betul-betul manageable. Hanya kita kena renung. Makanan sebulan Ramadan kadang-kadang dikumpulkan, katanya baki Ramadan, makanan yang tak basi lagi, yang tak rosak lagi, dibuang macam tu dalam plastik, dalam bungkusan, dibuang berbukit-bukit. Alam sekitar bagi tahu sebulan Ramadan tu. Bayangkan tuan-tuan, kata Ustaz Syekh Nuruddin, kita ada botol air mineral, betul? Kita minum tak habis. Kita kadang-kadang habis, tinggal suku. Tiap-tiap hari kita lempar, tiap-tiap hari kita lempar. Air yang bersih tu, yang Allah bagi tu sebersih-bersih, kita buang, kumpul-kumpul balik, dapat tak banyak, kita buang macam tu. Masih bertutup lagi, buang, berkumpul, kita gonglonggok masuk plastik, kita buang. Air yang bersih tu, yang Allah bagi nikmat tu, kita lempar. Tu kadang-kadang Selangor jadi favourite tempat tak ada air. Betul tak betul? Betul tak betul?
Jangan marah Allah Ta'ala, tuan-tuan. Jangan marah pada jabatan air. Kadang-kadang kita berperangai tak ada mensyukuri, tak ada bab qanaah waktu kita dapat nikmat air walaupun sedikit, mineral water yang mahal itu. Itu kadang-kadang kita dihantar macam tu. Apalagi bulan Ramadan, bulan keberkatan. Pasal apa? Makanan, minuman melampaui batas. Allah, tuan-tuan, tu kadang-kadang kita tak perasan. Akhirnya kita tak dibenarkan makan di surau, makan di masjid. Kita terlupa bila kita berpuasa ni, kata Tok Guru ni Semekamus, faedah yang seterusnya, bila berpuasa kita terasa lapar macam orang miskin lapar. Betul? Bila kita puasa lapar dahaga macam orang gelandangan tak makan. Tuan-tuan kena hafal Tuan Guru Semekamus punya statement bila Ramadan. Apa dia kata? Bila berpuasa Ramadan datang, orang miskin kata apa? Apa benda kita nak buka puasa ini? Apa benda kita nak makan hari ini? Statement tu kuat. Orang miskin, orang gelandangan. Memang betul tuan-tuan, zaman COVID ni, kata sahabat saya yang hantar makanan kepada mangsa-mangsa COVID ni, mangsa tak bekerja, Ustaz, jangan fikir depan rumah teres tu, rumah teres bukan rumah gelandangan, rumah teres ada 2-3 biji kereta. Jangan fikir rumah tu ada beras, tuan-tuan. Ada yang dah seminggu tak ada beras, ada yang seminggu tak makan, makan Maggi, makan biskut aja. Kadang-kadang langsung tak ada makanan. Orang Melayu, orang Islam kita di sini, dia takkan minta, tuan-tuan. Itu perangai hebatnya orang Melayu. Dia ada bab murwah, jaga bab malu dia. Nak mohon, nak minta tolong orang, malu. Tapi bila dirisik oleh gelandangan ni, dirisik oleh orang-orang NGO ni, rupanya betul depan rumah ada kereta, dalam rumah tak ada benda makanan berminggu-minggu, tuan-tuan. Pasal apa? Kerja tak ada, pendapatan tak ada. Nampak? Sampai lembik tak makan ada, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan duduk di sini, ni taman apa? Taman pinggiran. Jauh tu dipinggirkan. Jangan kita buat perangai nafsi-nafsi. Hal kau, hal kau, hal aku, hal aku. Kesilapan yang paling besar. Itu boleh buat besok di akhirat, besok di padang mahsyar, besok di satu kehidupan yang dipanggil hidup sesudah mati. Boleh buat nafsi-nafsi. Bukan dengan orang lain, dengan orang rumah kita sendiri pun kita akan buat nafsi-nafsi. Pasal apa? Itu dah tak ada pilihan, tuan-tuan. Kita jumpa orang rumah kita, kita ada satu lagi hasanat nak ditampung, nak ditambah untuk kita boleh masuk ke dalam syurga. Tak ada benda tu, memang kita terjungkang ke dalam neraka. Kita terserempak dengan orang rumah yang kita paling sayangi. Sampai kita tak berani kahwin lain. Betul? Pasal apa? Itu yang dicintai. Bukan cinta kan, takut nak mampu. Betul tak betul? Orang rumah lagi tak takut. Ni. Kita jumpa isteri kita, kita panggil dia sayang, sayang, minta satu pahala. Kalau tak dapat ni, memang saya masuk dalam neraka. Apa kata isteri kita? Ni cerita dalam kitab. Betul, abang dulu sayang saya. Saya dah mati, abang pun tak kahwin juga sebenarnya. Takutnya abang dekat saya. Sebenarnya itulah ni. Dah mati orang tua tu, tak kahwin juga. Tapi abang, dulu memang betul awak sayang saya, tapi sekarang minta maaf. Dia kata orang putih, sorry to say. Zaman sekarang nafsi-nafsi. Kalau saya bagi ni, saya pula terjungkang, tuan. Pasal apa? Dia markah dia cukup-cukup makan. Bukan 3.67, tuan. Cukup-cukup makan 2.0. Kalau di YTM dulu panggil 2.0, lulus dah? Lulus. Kalau bawah 2.0, fail. CGPA, bukan GPA, tuan. CGPA 2.0, cukup-cukup makan. Kalau saya bagi jadi 1.97 tu. Habis. Minta maaf. Tak bagi, tuan-tuan. Tu isteri yang disayangi.
Sebab tu kita jangan percaya sangat dengan isteri. Betul? Dengar boleh, percaya jangan. Tu kata Datuk Ustaz Azhar Idrus. Betul. Dia takkan bagi, cuma minta kahwin lagi, dia takkan bagi. Sebab tu kalau isteri mati dululah, betul? Kata Ustaz Azhar, kalau isteri mati dulu, jenazah ada dalam rumah lagi, jangan sebut-sebut nak kahwin lagi. Pasal apa? Dibimbangi jenazah akan bangkit. Tu faham tak faham tu? Dia tahap tu dia boleh bangun kan. Jangan main-main. Bila dia bangun tu tak terdaya dicekik kita nanti. Tu sayang, takat tu sayang. Jumpa anak kandung kita sendiri pun sama juga, minta maaf ayah, nafsi. Dulu betul ayah sayang saya, tapi sekarang tak boleh pasal saya pun cukup makan. Akhirnya kita kena raka juga ujung dia, tuan-tuan. Ni tengah hidup kita sebagai pemimpin dalam rumah, cari, kata Datuk Ismail Kamus, cari pahala sebanyak yang mungkin. Ni bulan Ramadan, tuan-tuan. Kita tamatkan bulan Ramadan ni dengan pahala. Untuk apa? Untuk kita juga yang terbaik dan untuk menyelamatkan kerabat kita. Yang paling utama ialah ahli keluarga kita. Pasal generasi sekarang dibimbangi, dia punya exposure dia terlalu dahsyat, tuan-tuan. Tak sama zaman kita pakai telefon, bukan telefon animation, betul? Bukan telefon yang ada animation, tak. Telefon macam ni level dah habis lah. Zaman kita tak ada telefon, betul? Jauh-jauh. Zaman sekarang kesian budak-budak sekarang. Kalau nak menghafal Quran, tuan-tuan, kadang-kadang saya tengok kesian. Pasal apa? Godaan handphone ni terlampau dahsyat. Kalau tak diuruskan dengan betul-betul, dia jadi rosak. Tu kadang-kadang di pondok pun budak-budak jadi rosak. Pasal apa? Dibagi peluang pegang handphone. Dan satu lagi kata ulama, kemungkinan sumber yang dihantar ke pondok tu bukan sumber yang sebenarnya. Sebab tu kita kalau boleh berdoa, kalau boleh pemerintah jangan ambil cukai, jangan ambil sumber-sumber yang memang kita ketahui dalam Quran adalah yang haram. Jangan ambil kalau boleh. Didistributekan di pondok, di pesantren, dibimbangi produk dalam pesantren, produk dalam pondok tu jadi rosak pasal apa? Sumber yang haram. Betul, dalam Quran ditulis dalam Quran arak itu haram. Ada tak ada? Ada, tuan-tuan. Cukai first class, tinggi, betul? Boleh kutip, hebat. Sumber tempat judi ada tak? Ada cukai? Ada cukai. Tinggi tak sumber dia? Memang sumber pendapatan tinggi. Kita dibimbangi, dicampurkan semua tu ke dalam, didistributekan kepada kita semua dengan pondok-pondok. Kita akan menjadi rosak serosak-rosak. Tu tolong, tuan-tuan. Kita berdoa terus dalam bulan Ramadan, kita dapatkan kalau boleh, kita dapat bantuan dari sumber yang sebenar-benarnya yang halal. Pernah satu cerita ulama kita menceritakan seorang orang kaya menghantar makanan fast food ke dalam satu pondok tahfiz. Budak tu makan, tak pernah jumpa fast food, makan, habis makan satu pondok tu muntah. Pasal apa? Pasal hari-hari dengan Quran yang halal, Quran ayat-ayat Allah, bila diamalkan, bila datang benda yang haram, automatik Allah reject makanan tersebut. Muntah terus, tuan-tuan. Pasal apa? Tu kalau betul-betul diamalkan. Tolong, tuan-tuan, kita berdoa. Apalagi di dalam rumah kita, carilah sumber yang halal. Ni, sebab tu bila berpuasa kita kena rasa bab fakir miskin susah, betul? Orang gelandangan susah, orang Rohingya susah, orang Syria lagi susah. Makan rumput, makan kertas sekarang ni, tuan-tuan, musim sejuk. Tu kata Datuk Ismail, orang miskin kata apa? Makan apa? Kita nak buka puasa, apa benda kita nak makan? Orang kaya, restoran mana kita nak makan? Betul? Hotel mana kita nak makan? Tu orang kaya. Orang miskin, apa benda kita nak makan? Datuk Ismail Kamus tambah lagi sih. Orang politik, siapa pula kita nak makan? Betul? Saya hafal tu. Memang betul. Kata Tok Guru memang betul. Cuba tengok orang politik, tak berhenti, tuan-tuan. Tak berhenti. Covid pun sibuk, tak Covid pun sibuk, bulan Ramadan lagi sibuk. Allah, tuan-tuan.
Saya mintalah orang politik ni cuba renung Saidina Umar. Terkenal Saidina Umar. Saidina Umar ni hebat tuan-tuan. Orang Kelantan panggil gedebe, tu gedebe. Ganas dia, galak. Dilantik khalifah nombor 2. Bila dia tahu dia nak dilantik jadi khalifah nombor 2, apa jadi dengan Saidina Umar? Menangis dia, meraung dia. Apa benda aku nak jawab dengan Allah Ta'ala nanti? Nampak? Umar menangis dapat jawatan. Orang sekarang tak dapat jawatan, menangis, meraung tuan-tuan. Betul tak betul? Anda kena faham tuan-tuan. Kena ambil, kena cakna dengan sejarah Islam kita. Yang ketiga, bila kita berpuasa tuan-tuan, ya, dihapuskan dosa-dosa kita. Puasa yang sebenarnya dihapuskan dosa. Pasal pahala puasa tak boleh kira. Pahala semayang dikira. Betul? Saya ulang tempat ni, pasal tak pernah datang, saya ulang balik. Pahala semayang dikira. Semayang sunat dikira, betul? Yang sunat Ramadan ni macam fardu. Pagi tadi kita sembahyang sunat fajar, betul? Sebelum subuh. Jangan tak buat tuan, rugi. Nabi kata pahala sunat fajar sebelum subuh tu sebenarnya skill pahala tu macam satu alang dia punya. Pahala dia 2 rakaat, bukan 20, 2 je. Pahala dia. Kalau tak buat rugi tuan, serugi-ruginya sunat muakkad. Betul? Tu tolong. Kalau dalam kitab lama tulis, kalau kita tak terbuat sampai masjid, sampai surau dah qomat, tak sempat buat, boleh tak buat lagi? Boleh, kata Datuk Ismail Gamus, boleh. Selagi matahari tak terbit, kita boleh lagi solat sunat fajar. Jangan lepas buang tuan. Kita nak qiyam mulai pun tak terdaya, betul? Ni, tolong. Ya, tu pahala. Apalagi kita sembahyang berjemaah. Tu dikira, kata ustaz di Perak, di Bota tu, saya kerja di Bota tu. Apa orang Perak tu kata, ustaz Perak tu, kalau sembahyang orang bujang 1 kali 1 sembahyang di rumah, tak berjemaah, pahala dia 1 kali 1. 1 kali 1, 1 je. Bila dia pergi masjid, dia pergi surau, 1 kali 27 kali ganda. Ni ustaz tu tulis dalam whiteboard, nak tarik orang biar sembahyang jemaah. Tu orang bujang, orang kahwin, 1 kali 27 kali lagi 70. Nampak? Kali lagi malam Lailatul Qadar. Allah tuan. Nampak? 1000 bulan, betul? Tu baru kahwin 1. Tu. Nampak? Ya. Ustaz bagi tahu ini. Ya, tu. Baru satu. Kalau 2, 3, 4. Kata orang Sudan, orang Arab Sudan. Apa dia kata? Rugi kalau tak kahwin lebih. Pasal apa? Orang dia kahwin 4, dia standard dia 3, 4. Minimum 2. Siap kerajaan bagi subsidi. Betul? Allah. Dia kata apa? Orang Malaysia masuk surga pelan, dia kata. Kereta 2, rumah 2, apa lagi? Semua 2, 3, 2, 3. Orang rumah 1, dia kata. Allah, rugi, dia kata. Dia 3, 4. Bila 3, 4 tu masuk surga, terbang, dia kata. Macam tak payah naik kereta, tak payah. Dia terbang terus masuk surga. Tu. Sebab tu jangan dipikir bini orang tu. Jangan dikira. Kita kira pahala. Boleh, tuan-tuan? Ibu Hijrah siap buat iklan. Iklan nak kahwin lain, tapi takut juga dalam iklan tu. Nampak? Dah buat macam-macam, dah bagi hadiah, siap buat air ni. Tapi bila isteri tu sergah, terperanjat terus, tuan. Tu nak menggambarkan kita dah tu. Tak berani, tuan. Ustaz cakap juga, ustaz pun tak berani juga. Tu. Tu. Pasal apa? Ustaz bukan tak berani. Ustaz tunggu orang surau dulu. Orang surau ni buat, ustaz follow. Kalau tak buat, ustaz pun tak follow. Tu. Boleh, tuan-tuan? Ada berani tak berani? Takut juga dah jawab tu. Takut viral tu. Bukan viral dengan Facebook, takut viral sampai ke rumah tu. Tolong tuan. Kata Tok Adam kita ni, Tok Adam salah satu pesanan, ada 5 pesanan. Kalau panggil saya cerita 5 pesanan Tok Adam. Salah satu yang dia pesan kepada putera-putera yang maksud kita kan. Tok Adam pesan jangan takut dengan kaum Hawa, dia kata. Aku dah melalui dulu. Kan Tok Adam terkeluar daripada syurga pasal apa? Tok Hawa lah. Pujuk dia. Allah kata jangan dekat pohon tu.
Bukan dekat, makan terus tuan. Habis tercampak keluar daripada syurga, musabab dia. Tu kena renung kita, ya. Tu sama balik tempat lain. Allah. Yang keempat, yang ketiga, bila berpuasa memecahkan nafsu kita. Bila nak bab nafsu ni dipecahkan, nafsu makan macam mana, nafsu syahwat kita diuruskan, manage pula. Yang kelima, kita terasa payah tadi. Yang keenam, menyempurnakan ketaatan. Kita diperintahkan puasa, betul? Tak boleh elak dah. Tapi kadang-kadang ada orang berani tuan, tenang. Baru ni saya terserempak tengah hari tuan, hisap ukur depan saya tu. Saya pula nak tegur tak berani. Pasal apa? Dia pakai t-shirt sport, lengan besar tuan, ada tattoo, lagi tak boleh tegur. Tak berani. Lepas tu rantai bukan kalah rantai basikal tuan. Tak berani tegur tuan. Kita nak tegur orang ni kena tengok keadaan juga. Ya, kena tengok keadaan juga. Tak pasal-pasal kena bantai balik kita ni. Tu. Tapi dia tak terasa dah Ramadan ni, tengah-tengah hari dia boleh bertenang, tak malu dengan kita pun, malu dengan Allah. Walaupun dia kerja berat lah, tapi kena ada malu tu dengan Allah Ta'ala. Tolong pesan ke anak-anak kita, walaupun dia uzur, betul tak puasa, tapi pastikan malu dengan Allah Ta'ala tu ada. Ya, tu. Yang ke lima, menyempurnakan ketaatan. Ya. Kalau puasa sunat, wajib tak wajib? Dah puasa sunat, sunat lah, betul? Boleh kita tangguh. Puasa Rejab itu kan, Rejab, Syakban, akhirnya tangguh juga. Dah sahur dah puasa Rejab pertama, dah sahur dah. Tapi bila pagi tu tengok nasi berasap, ayam rempah, betul? Ayam rempah, nasi kukus berasap, tunda tak? Tunda, tangguh, habis. Akhirnya sebulan Rejab habis. Rugi tak? Rugi tuan-tuan. Masuk Syakban, cuba juga Syakban, dah sahur dah, tak jadi juga, uzur dia kata. Tu. Akhirnya sebulan Syakban pun habis. Akhirnya cek dah, umur dekat 80 tahun, tak pernah puasa sunat. Rugi ke tak rugi tuan-tuan? Rugi. Nampak saja bab sunat, tapi yang sunat itulah yang menampal yang fardu sebenarnya, tuan-tuan. Tu solat sunat pun nampak tampal yang fardu. Puasa sunat ni yang puasa tak lama lagi. Ada tak puasa lepas ni, puasa Ramadan? Lepas Ramadan ada puasa lagi tak? Ada. Puasa apa? Puasa 6. Jangan puasa 5 tuan-tuan. Ada orang suruh saya buat tua. Boleh tak Ustaz puasa 5? Kenapa? Saya start 25 Syawal. Buatlah lantak buat. Dia nak suruh kita fatwa. Janganlah kita puasa 6, puasa 6 cukup-cukup. Nampak? Boleh tak? Bila kita boleh start puasa 6? Bila? 2 Syawal. Tapi kadang-kadang susah Ustaz. Lemang panas lagi. Ya, rendang tak habis lagi. Betul? Tolonglah. Sampai bila kita nak makan tuan-tuan? Sampai bila? Kita nak makanan yang di sana. Betul? Tu tolong. Lepas Syawal, puasa sunat Syawal. Lepas tu ada tak puasa yang hebat? Ada. Puasa sunat hari Arafah. Tolong catat dalam diary. Pastikan kita puasa. Besok tu raya haji, betul? Apa salahnya kita puasa hari ni? Kita tak pergi Mekah, kemungkinan tahun ni pun tak dapat Mekah. Kita puasa sunat hari Arafah. Pahala sama dengan orang yang di padang Arafah. Kita nak keredaan Allah Ta'ala. Itu antara, jangan berhenti. Lepas tu kesan Ramadan ni bawa terus pada bulan-bulan yang lain. Yang seterusnya, faedah puasa ialah mengelakkan bersyukur, bab syukur. Nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Faedah, kita ada bab syukur. Kalau tak ada puasa, belum tahu kita boleh bersyukur. Tu kita puasa ni kita ada down sikit, betul? Kita boleh bersedekah, kita boleh infak, tu ada bab syukur kita. Yang ketujuh, faedah puasa mengelakkan daripada lintasan maksiat. Bab tu kata Tok Guru Ni Abdul Aziz dalam tafsiran surah Yunus, kalau kita dah terlampau sangat, terajak sangat dengan maksiat, puasa ni mengajar kita ghostan. Tahu ghostan? Kata Tok Guru, ghostan ni apa? Berhenti, undur balik menghadap Allah Ta'ala. Kita lari terus kepada Allah Ta'ala. Jangan melarikan diri kepada Allah Ta'ala. Jangan nak mengelakkan. Kita tak ada lain, kita nak hadap, iaitu Allah Ta'ala saja. Kita lari kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berundur tuan, ghostan. Tak ada, Allah tak terima tuan. Allah tu menunggu taubat kita tuan-tuan.
Allah tu tunggu taubat kita. Cuma kita suka sangat menangguh-nangguh, confident sangat umur kita ni panjang, walhal umur kita bila-bila boleh Allah ambil. Betul? Ni baru ni kapal selam 50 orang Allah ambil. Betul? Musabbat tu jangan ceritalah. Musabbat Allah buat, dah tertulis. Tapi yang muda-muda pun akan mati. Dah mati pun. Nampak? Jangan kata yang konvik je, yang tak konvik, yang dalam kapal selam yang keras besi, metal, buatan Jerman. Betul? Mati tak? Mati, tuan-tuan. Nampak? Kalau dia, kenapa dia tak selamatkan diri? Kenapa dia tak keluar, pakai pelampung keluar? Betul? Jangan main-main, tuan-tuan. Badah dasar laut tu, pressure air laut tu tinggi amat sangat. Kita keluar sikit, pecah telinga, tuan-tuan. Pecah bergendang telinga. Pressure air makin dalam lagi, makin pressure kuat, tuan-tuan. Bukan saja-saja boleh keluar macam tu je. Dia bukan duduk atas motorbot, tuan-tuan. Dia duduk dalam bot yang tutup, ada di dasar lautan. Pressure yang amat tinggi. Kapal yang metal tu pun boleh retak, tuan-tuan. Apalagi manusia yang lembik, selembik-lembiknya. Tu lemahnya manusia. Balik pada kita tadi, yang ke-7 tadi, mengelakkan lintasan maksiat. Berhentilah. Bila Ramadan ni kesannya cukup, movie-movie tu berhentilah, tuan-tuan. Cukuplah tengok movie. Tengoklah movie dalam Al-Quran. Ada tak movie dia? Ada cerita, betul? Ada cerita dalam Quran, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim, cerita Namrud, cerita Haman, cerita macam-macam Allah cerita nak jadi teladan untuk kita. Sebab tu kita ni, hati kita kena hidupkan dengan ayat-ayat Quran. Kata tuan guru, tak ingat lagi, ulama tu pesan kita, semak hati kita waktu puasa ni. Cuba semak hati kita. Yang pertama, semak hati kita waktu Quran itu dibacakan. Hati kita di mana? Sebab tu jangan kita Ramadan ni hanya kejarkan khatam. Ramadan ni kita kejarkan, cari satu ayat kita tadabburkan kepada diri kita. Tadabbur apa? Bila baca terjemahan ayat Quran, satu message personally Allah kepada kita sebenarnya, tuan-tuan. Personally, bukan orang lain. Personal kita. Bila baca ayat tafsir tu, kita diarahkan, sebenarnya kita ni di message Allah Ta'ala. Bukan WhatsApp, direct terus pada kita. Lepas tu tazakkur. Tazakkur ni apa? Tindakan kita ke mana lepas kita dapat ayat Al-Quran. Tolong, tuan-tuan, tengok terjemahan, baru ada gementarnya diri kita dengan Allah Ta'ala. Boleh, tuan-tuan? Semak hati kita waktu kita dialunkan, dibacakan. Sebab tu bila dengar yang ada bunyi ayat Quran, kalau boleh berhenti terus perangai kita, tuan-tuan. Jangan kita nak menyanyi lagi, jangan nak sembang lagi. Kalau kita buat perangai lagi, bila Quran dibacakan, kita masih lagi bersembang, masih seronok, masih melompat-lompat lagi, kita sebenarnya mengingkari Allah Ta'ala. Tak beradab kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semak hati kita waktu Quran dibacakan. Yang kedua, semak hati kita waktu di majlis zikir. Ada tak majlis zikir? Ada. Ni majlis zikir, sebut nama Allah Ta'ala. Satu lagi, waktu sembahyang. Tu pun zikrul yang paling hebat. Waktu tu kita semak. Kadang-kadang kita habis 20 rakaat tarawih, betul? Tahu-tahu Tok Imam baca Assalamualaikum warahmatullahi. Dah habis tarawih, dia kata. Cepatnya Tok Imam tu baca. Dia kutuknya Tok Imam tu. Dia marah. Waktu rakaat pertama tarawih tu sampai ke 19, ke mana pula dia pergi? Ke mana, tuan-tuan? Dia tak ke mana, dia ada situ. Dah 17 hari Ramadan. Dia dah biasa rukuk, sujud, betul? Dah biasa. Dalam keadaan lelap, tidur. Boleh tak berlaku? Berlaku. Pasal dah 17 hari. Jangan main, tuan-tuan. Berlaku. Orang dah biasa hari-hari terawih. Dia terlupa dia terawih tu. Dia tengah terawih, dia terlupa. Kita ingatkan ayam tidur berdiri. Rupanya manusia pun boleh tidur berdiri. Betul tak betul? Tu, tuan-tuan, jangan main. Berlaku. Nampak? Dia tahu-tahu, assalamualaikum. Dah habis witir, dia kata. Sampai ke witir dia boleh bawa. Sama macam sembahyang Jumaat, khutbah Jumaat, betul? Tok Imam kata, Tok Khatib kata, ittaqullah. Dia faham, takutlah kepada Allah. Tunduk terus. Betul-betul. Tunduk dia takut. Tok Khatib tengok. Faham dia semua, cakap Arab tu. Tunduk terus.
Bukan tunduk terus, tenggelam terus. Yang pakai jubah hilang kepala. Pakai baju Melayu yang ada collar, hilang kepala. Malaikat lalu ke belakang. First time tengok makhluk-makhluk begini. Dia punya tawaduk ni sampai hilang kepala. Pak, rupanya tidur tuan-tuan. Tidur. Habis khutbah. Dia bangun tak? Dia tak bangun. Tapi dia automatik bila Tok Khatib kata, ibadallah, bangun dia. Dah habis khutbah, dia kata. Dalam hati, Allah tak ada malu. Bukan sekali, tiap minggu. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Pasal apa? Perangai yang tak ada persediaan waktu menghadap hari Jumaat. Walhal Nabi dah suruh adanya mandi sunat hari Jumaat. Ada tak? Ada ke tak ada? Ada tuan-tuan, ramai tak buat. Itu yang mengantuk yang amat sangat. Kena pula makan nasi mandi. Betul? Terus tak mandi kan? Padahal ada mandi sunat Jumaat, tak nak buat. Rugi tak? Rugi. Mandi yang berpahala. Dia tahu mandi sunat Aidil Fitri. Betul? Hafal dia walaupun setahun sekali. Ada satu lagi mandi. Apa dia yang hafal? Mandi wajib. Betul? Hafal dia? Hafal. Mandi hari Jumaat dia tak buat. Tu yang mengantuk, tak buat apa tuan. Habis setiap minggu. Waktu ada satu waktu mustajab untuk berdoa. Ada tak waktu dia? Antara dua khutbah berhenti. Tok Khatib berhenti, ada doa. Betul? Itu waktu yang paling mustajab. Itu pun selalu miss, tinggal macam tu je. Apalagi leka di luar tengah khutbah, habis pahala hari Jumaat. Tuan, tu antaranya kita kadang kesilapan yang sering kita lakukan. Tu bab mengelak daripada lintasan maksiat, ya. Yang ketujuh, faedah puasa, ya. Berhentilah, tutup TV kalau boleh, renungkan ayat-ayat Allah Taala. Tuan-tuan, perut boleh puasa, kaki boleh puasa, tangan boleh puasa, mata belum tahu tuan-tuan. Betul tak betul? Mata belum tahu tuan-tuan. Tu kadang-kadang pergi ke bazar, betul? Bazar Ramadan, elok ikut SOP. Tapi kadang-kadang itu pun ada silap juga. Pasal apa? SOP mata tak ada tuan. Isteri suruh beli kuih Lopez warna hijau, akhirnya dia terbeli kuih popia warna coklat. Pasal apa? Mata. Dia bukan tengok orang tengok kuih, dia tengok apa? Tengok yang beli kuih, tengok yang jual kuih. Allah, tuan-tuan, mata tuan-tuan. Payah nak jaga tuan mata. Apalagi tengok movie, apalagi tengok YouTube, betul? Macam-macam rosak mata kita. Tu yang hilang pahala. Pahala habis. Naik kereta pun daripada Seremban sampai ke Kuala Lumpur, sampai ke Shah Alam, cuba tengok iklan di tepi highway. Iklan apa tuan? Iklan tepi highway. Ada iklan orang jantan. Susah. Ada pun Datuk Lee Chong Wei, betul? Itu pun tak terdaya. Chong Wei pun dah pencing dah. Iklan wanita tuan-tuan. Nampak? Celik tak mata ustaz? Mata ustaz pun celik. Bukan orang biasa pun. Ustaz pun celik. Gambar bukan orang pakai seluar kecil pun. Gambar pakai nikop je ustaz. Betul? Ustaz bawa kereta. Celik tak mata ustaz? Celik. Hilang mengantuk tuan-tuan. Sebab ustazah di sebelah. Terus hilang mengantuk. Itu kena-kena tuan. Mata tuan payah. Terlalu payah nak jaga. Hati-hati, jaga. Yang ke berapa? 9. Yang ke-8, pintu Ar-Rayyan, faedah puasa. Yang ke-9, ada dua kegembiraan bila kita berpuasa. Gembira bila berbuka puasa. Sebab tu waktu nak berbuka tu jangan miss bab doa. Itulah antara waktu mustajab, waktu Ramadan. Jangan terkejar-kejar lauk, jangan terkejar-kejar makanan. Ni, ada lagi 13 hari tuan-tuan, teruskan bab doa. Pasal apa? Inilah pintu syurga sedang dibuka sebulan. Kata Ustaz Wadi. Apa dia kata? Sebulan inilah pintu syurga dibuka. 11 bulan kemungkinan tutup. Betul? Ni sebulan dibuka. Tolong cari masa, ya? Ambil masa. Yang kedua, bila berbuka puasa ni kita gembira pasal kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menghadap Allah Taala 30 hari bekal kita. Allah panggil kita 1 Syawal. Boleh tak? Boleh. Raya tak? Raya tak payah nak fikir. Baju raya ustaz? Baju raya dah siap tu. Dia fikir. Janganlah.
30 hari Ramadan kita menghadap Allah Ta'ala. Tak payah bimbang tuan-tuan, berkontainer pahala kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Yang ke 10 akhir sekali, bila kita berpuasa, faedah dia, kita puasa yang khusus. Puasa khusus ni bukan puasa biasa. Puasa umum, kita jaga batalnya puasa. Betul? Takut nak korek hidung, nak korek telinga pun takut, nak ganggu pun takut, nak cabut gigi, tunggu 1 Syawal. Padahal cabut gigi batal ke tak batal? Cabut gigi batal ke tak batal? Cabut gigi ke dalam ke keluar? Keluar. Mana ni ke dalam? Kecuali tinggal pelayar tu tertelan, confirm batal. Betul? Tu masalah doktor tu. Ni cabut gigi keluar, air liur tu pun disedut keluar. Betul? Mana boleh batal? Sanggup dia tahan 1 Syawal tu baru cabut gigi. Bayangkan sebulan tahan. Allah Tuhan. Tu tak mengaji dia. Kena cari. Tu bimbang batalnya puasa. Tapi kena ingat, kita kena bimbang. Kata Datuk Semanggus, ramai orang bimbang batal puasa, tidak ramai orang bimbang batalnya pahala puasa. Apa tu? Kena bimbangkan batal pahala puasa. Kita tak perasan. Kita dah sahur pagi tadi, betul? Pagi tadi sahur, duduk sekejap depan rumah, tengok ada pokok kelapa. Kat kampung bergegar pokok kelapa. Dia renung sampai bergegar pokok kelapa. Pasal apa? Pokok kelapa tu tahu dia akan ditebang. Pasal apa ditebang? Bukan nak kelapa dia. Orang tu nak umbut kelapa. Betul? Nak umbut kelapa, nak digulainya mak cilapi dengan daging salai. Bergegar pokok kelapa. Dia fikirkan pagi-pagi tu nak berbuka puasa apa petang. Kata ulama sufi, habis pahala puasa tu. Belum habis puasa, dia dah habis pahala dia. Pasal apa? Memikirkan apa benda nak mentedara petang ni. Tu habis pahala. Jangan. Kita sepatutnya fikirkan apa? Berapa helai nak habiskan ayat Quran hari ni? Berapa banyak solat sunat kita nak buat? Berapa banyak kita peratus kita nak mengingati Allah Ta'ala? Tolong tuan-tuan, Allah Ta'ala, Rasulullah SAW, kitab Allah Subhanahu. 3 tu penting dalam Ramadan. Dan saya pesan tuan-tuan, kalau ada ruang, kalau rumah orang tua kita dalam kawasan Selangor ni ada peluang untuk berbuka, ada peluang untuk bersahur, baliklah. Tolong balik. Pahala yang paling hebat kita nak rebutkan. Inilah peluang untuk bersahur dan berbuka puasa. Kadang-kadang kita ni seronok dulu, betul? Zaman sebelum Covid, buka puasa di masjid, di surau, seronok. Tapi sekali pun kita tak bersahur, tak berbuka dengan kedua mak bapak kita, kita sebenarnya bukan dapat pahala, tuan-tuan. Kita sebenarnya menghiris hati kedua mak bapak kita. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Tu kena renung, tuan-tuan. Kita ingatkan pahala kita hebat bila bersahur di Madinah Al-Munawwarah. Betul? Wah, suka kita selfie saprah yang panjang di Masjid Nabawi. Kat mana tu? Madinah, tuan-tuan. Setengah bulan di Madinah, setengah bulan di Masjidil Haram. Kita sekali pun tak bersahur dengan mak bapak kita, menunggu tiap-tiap weekend anak dia balik. Anak ada berapa orang? Ada 10 orang. Tak balik pun seekor. Betul, seekor. Tu nampak marahnya orang tua. Anak dia seorang pun tak balik untuk bersahur, berbuka. Meraung mak dia. Dia tak jerit, cuma dia mata tu bergenang air. Betul tak betul? Waktu bila balik? Waktu Syawal. Tuan-tuan buka minda. Pahala waktu Syawal dengan pahala waktu Ramadan, mana yang hebat? Mana yang hebat? Ramadan, tuan-tuan. Kita dah diceritakan Ramadan yang sunat tu jadi fardu, skill pahala dia tak sama dengan Syawal, tuan-tuan. Syawal tu, 1 Syawal diceritakan dalam kitab Al-Jauhar Al-Mahfuz. Syawal tu menceritakan kejadian kiamat besok macam mana. Bukan seronok, tuan-tuan. Nampak saja seronok, betul? 1 Syawal orang pakai baju baru, pakai baju hebat, pakai kereta besar, pakai. Besok hari kiamat pun sama juga. Yang pakai Q7 di sini belum tahu dia pakai Q7 di sana, tuan-tuan. Yang pakai baju baru di sini belum tahu dia boleh pakai baju baru di sana. Silap-silap tak ada pakaian.
Tu bila dah Syawal, berdentum mercun dan meriam. Betul? Besok hari akhirat, berdentum langit, berdentum bumi, tuan-tuan. Tu kena-kena. Itu dalam cerita hari kelebihan Aidilfitri. Tolong tuan-tuan, ada peluang balik dalam Ramadan ni, carilah pujuk, pujuklah bersahur. Pahala dia terlalu dahsyat. Kita menyukakan mak bapak kita. Jangan buat sampai mengenang air mata, kita tak tahu. Tu, saya pernah tengok, tiap-tiap minggu dia tunggu anak dia. Masa saya bertugas di kawasan kampung, menunggu. Bila kami datang bawa anak-anak kami, suka dia. Jadi pengganti anak cucu dia yang tak balik. Berlaku tuan-tuan. Janganlah buat macam tu. Boleh? Ni Ramadan yang hebat. Cari peluang. Akhir sekali tu, jagalah puasa kita, jagalah pahala puasa kita. Takat tu pun begini. Nak sambung panjang tuan-tuan. Buku Ramadan kena cari Ni, bawa satu muka baca. Tebal ni nak baca kan, kena panggil tahun depan. Boleh? Ramadan panjang sebenarnya. Ni nuzul Quran paling penting kita cari, dekatkan diri, cari balik pada Al-Quran. Jangan kita biarkan masa kita berlalu tanpa Al-Quran. Satu bekalan yang paling hebat, baca Al-Quran masuk ke dalam liang lahat. Sebab tu kita jangan miss Al-Muq, tuan-tuan. Al-Muq ni jangan miss bila nak tidur, kata Datuk Ismail Kamus. Ni, kalau tak percaya, baca kitab ni. Ustaz Syahri Abdul Rahman. Cuba tengok apa detailnya surah Al-Muq. Dahsyat, terlalu dahsyat, tuan-tuan. Yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala. Saya mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan. Ambil masa lebih. Saya mohon tuan-tuan doakan, aminkan doa saya. Nak mohon biar anak-anak kami di Turki sana kombit zon merah tuan-tuan, 4.7 juta. Memang dahsyat dia punya kombit. Tapi recover pun 3.8 juta. So masih manageable lagi. Mohon tuan-tuan doakan anak kami. Ada 3 orang sana sedang mengaji kitab. Quran dah habis dah. Kitab tak habis lagi. InsyaAllah hujung tahun habis. Mohon doakan. Dan satu lagi, ayah saya sedang kritikal di ICU Polisi. Mohon doakan juga. Boleh tuan-tuan? Kita doa insyaAllah. Yang terbaik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wassahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر واقضي ولنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi azza. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi sya'un fil ard wala fis samai was-sami'u alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsi wa dini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli wa mali. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tahassanna biz jabarut wa tasanna bi malakut allazi la yamut isrifanna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ada bawa Madinah punya kurma dengan kacang. Ada kereta. Siapa minat boleh jumpa saya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.